Assalamualaikum. Jumpa saya lagi hari ni. Okey, apa topik yang menarik hari ni? Okey, ialah tentang sekarang ni ramai orang kata kan buat magnet rezeki, ada tips-tips baca doa, ada kita boleh murah rezeki hanya dengan zikir dan sebagainya. Tapi adakah itu sahaja untuk kita dapatkan murah rezeki? Okey, ada satu cara yang orang kata usaha tak payah ke? Nanti saya akan kupaskan selepas ini. Okay, tapi sebelum tu mari kita makan Vivix sama-sama. Anda dah ada ke Vivix? So hari ni hari kelima saya detox. Okay, Alhamdulillah berjaya mengharungi detox. Tengok muka pun dah runcing kan? Alhamdulillah, itulah kesan detox salah satunya. Okay, saya dapat turunkan berat badan 1 kilo turun setiap hari. Alhamdulillah. Okay. Semalam dah start makan protein kan? Ada turun jugalah. Okay, jom kita makan Vivix. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedap sangat. So make sure hari anda tak berlalu tanpa anda tak makan Vivix. Jadi mesti makan Vivix hari-hari, okey? Okey. Selain untuk detox, Vivix juga bantu saya untuk rasa kenyang lebih lama dan juga untuk bantu bagi tenaga dan juga dapat maintain berat badan yang normal. Okey. Sebenarnya ada 14 perkara. Okey, 14 perkara yang bantu kita untuk murah rezeki. Okey, yang pertama itulah yang orang sebutkan pasal sedekah, pasal doa, pasal zikir, baca Quran. Itu semua adalah cara untuk kita murahkan rezeki, untuk kita tarik rezeki, untuk sebagai magnet rezeki. Tapi usaha macam mana? Setengah orang kata tak payahlah usaha. So kita just doa, kita harapkan Allah turunkan rezeki, kita kita berdoa, kita berzikir. Okey. Adakah semudah itu? Tapi sebenarnya nak buat amal soleh ni sebenarnya susah. Susah untuk kita konsisten kalau kita tak ikhlas. Okey, kalau kita tak ikhlas sebab kita rasa aku nak doa je lah, aku nak zikir je lah. Jadi akan dapat rezeki kan. So kita pun zikir sampai satu masa kita akan jadi mengalah sebab kita rasa penatnya dan kita sebab kita berharap kepada kebaikan duniawi semata-mata. Tapi kita buat amal soleh semua ni, okey, kita buat amal soleh sebenarnya hanya untuk diri kita, untuk kita mendapatkan keredaan Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita meningkatkan tahap ketakwaan kita kepada Allah. Jadi sebab tu sebenarnya susah. Macam orang solat kan, orang solat nak dapat khusyuk tu susah. Siapa yang solat kan? Solat tu susah nak buat. Sebab it consume time nak ambil wuduk lagi. Kita kalau perempuan lagi lah nak buang makeup lagi kan, nak ambil wuduk, pakai tudung, uruskan tudung nanti sembahyang kan. Jadi ianya satu perkara yang susah. Ramai orang tak dapat nak buat, tak dapat nak konsisten buat disebabkan oleh perkara itu. Tapi kalau kita dirasa, kita tahu betapa nikmatnya solat dan betapa solat tu akan melindungi kita, akan memberatkan timbangan kita, okey, untuk menambahkan pahala kita di akhirat nanti. Jadi itu yang kita akan membuatkan kita akan lebih konsisten untuk buat dan buat lebih bagus. Okey. Untuk magnet rezeki, usaha perlu tak? Okay, kalau jawab daripada Quran, Quran kata ada usaha tu. Usaha tu dipanggil sebagai amal soleh. Okey. Mencari rezeki yang halal tu adalah satu amal soleh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Okey. Mencari rezeki yang halal adalah sebahagian daripada amal soleh. Jadi rezeki yang halal tu pun kita kena check lah. Kalau kita join MLM, okey, adakah MLM kita tu patuh syariah? Adakah produk dia tu produk yang halal? Okey, patuh syariah maksudnya
dia punya MLM tu adakah dia adil, okey? Adakah pembayaran kepada upline downline semua adakah adil daripada company kepada members kan? Macam mana, adakah adil kemudian adakah dia memang sememangnya halal, dan adakah produk tu memberikan kebaikan kepada orang atau orang yang makan, ataupun sebaliknya memberikan kemudaratan kepada orang. Jadi saya memang partikular bab ni, terutama bab halal dan juga bab adil tu kan. Kemudian satu lagi bab yang mungkin kita tak perasan, bila kita jual produk, kita nak orang mendapat kebaikan, kita nak orang mendapat kesihatan lebih baik. Jadi kalau produk tu tak baik, kita dah tahu dah produk ni tak bagus, tak baik pun, ada mengandungi bahan-bahan yang boleh memudaratkan orang, tak semua orang boleh makan. Tapi kita jual juga sebab kita nakkan rezeki daripada penjualan produk ni. Tapi kita jual juga. Masya Allah, saya lupa nak pasang lampu. Tapi kita beli, kita jual juga. Agak-agak macam mana kan? Itu adalah termasuk dalam rezeki yang halal. Okey? Jadi kita kena pastikan produk yang kita jual tu memberi manfaat kepada orang. Yang ketiga, khair, benda yang baik, perkara yang baik, fikiran yang baik. Okey? Surah ketiga ayat 110 An-Nisa. Okey. Jadi fikiran yang baik, bila kita buat sesuatu amal soleh tu, sesuatu bisnes tu, sesuatu pekerjaan tu, dia membawa kita berfikir benda-benda yang baik. Contohnya kita nak orang tu jadi baik, kita nak orang tu mendapat kebaikan daripada jualan dia. Kita nak dia dapat bonus besar sebab untuk bantu family dia, untuk dia dapat zakat lagi banyak, untuk dia dapat sedekah lagi banyak. Contoh Okey, kemudian ayat surah ketiga juga ayat 104, ma'ruf amal ma'ruf. Amal ma'ruf maknanya kita mengajak orang buat kebaikan. Macam saya buat, macam saya dalam Syakri dan tim saya buat kita mengajak orang buat kebaikan dengan cara kita cadangkan produk yang terbaik untuk dia konsum supaya dia pun dapat sihat. Bila dia dapat sihat, dia dapat beribadah dengan baik, dia dapat ringan tubuh dia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kalau dia dapat share the produk kepada orang, dia dapat income. Daripada income tu dia boleh bantu family dia kan, dan bantu untuk kebaikan ummah, untuk dapat sedekah, untuk dapat zakat, untuk dapat dia pergi haji. Itu satu amal soleh. Jadi usaha juga. Okey, tapi asasnya ialah kita kena cari company ataupun pekerjaan yang memang membawa kepada ciri-ciri kebaikan tu, soleh tu, maknanya rezeki yang halal tu Kemudian amal soleh daripada anak yang soleh, surah ke-7 ayat 189. Jadi anak yang soleh, tapi tak semua orang ada anak kan. Tak semua orang ada anak, dan tak semua orang ada ramai anak. Macam saya sendiri 4 orang sahaja anak. Ada kawan saya tak ada anak. Tapi amal soleh daripada anak soleh tu memang ada sebut. Jadi bila kita ada anak, kita ajar dia yang baik-baik, kita ajar dia supaya dia mengikuti semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan sebagainya. Okey. Itu je lah. Amal tu maksudnya apa-apa pekerjaan yang ada 4 syarat yang saya sebut tadi. 4 syarat tadi, rezeki yang halal, memberikan kita fikiran yang baik, dan ianya mengajak kepada kebaikan, dan juga kita dapat memberikan mendidik anak-anak kita dengan amal yang soleh, anak yang soleh kan. Jadi ini daripada ayat surah 57 ayat 20. Jadi itu adalah maknanya dari segi amal, dari segi usaha tu ada disebut dalam Quran. Maknanya tidaklah benar kalau kita hanya sedekah, kita hanya zakat. Kalau kita tengok kan orang-orang kaya macam Ustaz Hakim, Cikgu Fadli contohnya, mereka ni dah jutawan, Profesor Muhayya jadi mereka ni dah jutawan, jadi orang-orang hebat tapi diorang sedekah banyak, zakat pun banyak, tapi diorang pun tak berhenti untuk berkongsi, dan mereka ada buat usaha-usaha bisnes mereka sendiri. Tengok diorang jadi tidaklah mereka hanya bagi sedekah aja tapi tak buat apa-apa. Kalau perasan kalau macam Tuan Afnan tu kan, dia pun salah seorang yang saya follow dia
sebelum dia kaya tu pun dia memberi, lepas tu dia ada setiap hari dia buat video. Setiap hari dia buat video, setiap hari dia buat penulisan, tulis yang elok-elok untuk orang baca. Semua tu pahala, pahala, mendatangkan fikiran yang baik-baik. Jadi benda tu adalah satu usaha. Jadi kita jangan jangan meremehkan usaha-usaha yang kita buat. You still have to share. Lainlah kalau kita ni dah terkenal macam Nilofa kan. Nilofa bubuh dia update Facebook tu, dia tulis titik aja. Titik, orang like, beribu-ribu orang like, siap ada yang share, okay? Tapi kita bukan Nilofa. So you have to share. You have to ada usaha you untuk menonjolkan diri you sebagai duta produk, duta company you, supaya orang tertarik untuk buat amal soleh bersama kita. Macam yang saya ajar dalam tim saya pun, ini satu amal soleh kita, untuk kita bawa orang sama-sama untuk bersama Syekli dalam tim saya untuk buat kebaikan dari segi membawa orang sihat, kemudian dari segi kita nak bantu mereka jana income, dapat bantu family mereka, dapat bantu mereka sedekah lebih banyak untuk family, untuk amal soleh, untuk pergi haji, untuk zakat, itu banyak sangat pahala daripada situ. So itu sahaja perkongsian saya hari ini. Terima kasih kerana menonton. Tolong like dan share YouTube saya, subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk bersama-sama dalam Syekli, bersama-sama saya bisnes sekali, kita sama-sama berjaya. Boleh hubungi saya, okey? Assalamualaikum, selamat hari Jumaat.